Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu telah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtalifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau lah memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada hari ini. Hari ini kita ingin sambung mengupaskan hadis daripada kitab Umdatul Ahkam. Hari ini kita akan mensyarahkan hadis nombor 111 daripada kitab Umdatul Ahkam yang sang pengarangnya adalah Al-Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang ke-111 berbunyi, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha wala kafarata laha illa dzalik. Aqim as-salata li dzikri. Wali Muslim, Man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha. Yang artinya, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang lupa terhadap satu salat, maka hendaklah dia melakukan sewaktu ingat dan tidak ada kafarah, iaitu denda, untuknya selain itu. Beliau kemudian membaca firman-Nya, dirikanlah salat untuk mengingatiku. Sedang dalam riwayat Imam Muslim, siapa yang lupa terhadap satu salat atau tertidur, maka kafarahnya adalah mengerjakan ketika ingat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Jadi kita lihat hadis yang kita bincangkan pada hari ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, yang mana intipati hadisnya adalah tentang mengqadakkan salat, menggantikan salat. Nabi SAW memerintahkan bagi mereka-mereka yang terlupa mendirikan salat, maka hendaklah mereka mendirikan salat ketika mana mereka ingat. Dalam hadis yang baru dibacakan tadi, mereka-mereka yang terlupa mendirikan salat ataupun tertidur dan sampai dia tertinggalkan salat dalam keadaan tidak sengaja, maka ketika mana dia sedar, perlu dia mengqadakkan atau menggantikan salat tersebut. Apakah pengajaran-pengajaran penting yang boleh dikeluarkan daripada hadis yang pendek ini? Yang pertama sekali, kata para ulama, salat memiliki waktu yang telah ditentukan, bahagian awal dan akhirnya. Salat kita, salat 5 waktu dalam sehari, ada waktu permulaannya, ada waktu akhirnya. Salat subuh bermula dengan munculnya fajar sadiq. Salat subuh berakhir dengan terbitnya matahari. Salat zuhur bermula dengan apabila matahari tergelincir, maksudnya waktu zawal. Salat zuhur berakhir apabila bayang-bayang seseorang itu sama ketinggiannya.
Sesuatu objek tu bayang-bayangnya adalah sama ketinggian dengan objek tersebut. Solat asar pun ada waktu permulaannya. Solat asar bermula apabila solat zuhur selesai. Solat asar berakhir apabila matahari terbenam. Solat maghrib bermula apabila matahari terbenam dan berakhir apabila cahaya kemerah-merahan di langit hilang. Solat isyak bermula selepas selesainya solat maghrib dan ada perselisihan di kalangan para ulama tentang waktu terakhir untuk solat isyak. Sebagian ulama mengatakan solat isyak berakhir selagi mana belum masuk waktu subuh, maka masih ada peluang untuk melakukan solat isyak. Dan sebagian di kalangan ulama pula berpandangan solat isyak berakhir apabila telah berlalu setengah malam. Jadi kalau kita perhatikan, setiap daripada solat 5 waktu ini mempunyai waktu permulaan dan waktu akhirnya. Seorang Muslim sewajarnya hendaklah melakukan mendirikan salat pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang Muslim tidak sepatutnya menunda-nundakan salat sampai terkeluar daripada waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, orang yang lupa dan ketiduran wajib mengqada salat apabila dia teringat. Kalau seseorang itu dia terlupa mendirikan salat fardu, kalau sekiranya seseorang itu dia tertidur, apabila dia bangun, dia mendapati yang waktu salat telah pun selesai. Dalam keadaan dia tidak sengaja melakukan perkara tersebut. Maka kata para ulama berdasarkan hadis ni adalah wajib baginya untuk mengqadakkan salat. Wajib baginya untuk menggantikan salat apabila dia teringat. Kalau dia balik kerja, sampai rumah lebih kurang 6:30 petang, dia duduk rest sekejap kat sofa, tiba-tiba tertidur. Bila bangun tengok dah jam 8.40 malam, sebagai contoh. Tertinggal solat maghribnya. Maka ketika mana dia bangun, ketika mana dia sedar, hendaklah dia mengqadakkan, menggantikan solat maghrib yang telah dia tinggalkan dengan tanpa sengaja. Pengajaran yang ketiga, ulama berbeza pendapat apakah wajib langsung dikerjakan apabila teringat atau boleh ditunda. Ada satu perbincangan di kalangan para ulama kita tentang kita ni bila nak qadakkan salat, apabila kita teringat, adakah wajib untuk mengqadakkan salat, menggantikan salat dengan segera ataupun boleh ditundakan qadak salat ni. Kita bagi contoh yang sama tadi tu, orang tu kalau balik kerja, sampai rumah 6:30 dia duduk dekat sofa, dia rest kejap, sekali dia tertidur. Sampailah jam 8.40 malam. 8.40 malam pula dah masuk waktu solat isyak. Dia tertinggal solat maghrib. Jadi ulama berbincang, apabila dia terbangun, apabila dia tersedar, kan, maka adakah wajib baginya untuk melaksanakan solat qada segera, dengan segera. Jadi kalau dia bangun 8.40 tu dia kena dirikan solat kan, dia kena pergi toilet dulu, ambil wuduk, kemudian dirikan solat qada solat tersebut, ataupun di sana ada ruang baginya untuk menundakan sedikit, melambatkan sedikit, melewatkan sedikit pelaksanaan salat qada tu. Kat sini ada dua pandangan di kalangan para ulama silam. Majoriti di kalangan para ulama silam yang terdiri daripada pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah, pendapat Imam Malik rahimahullah, pendapat Imam Ahmad rahimahullah, berpandangan yang salat qada ni kalau ditinggalkan wajib kita qadakan salat tersebut dengan segera. Kita tak tunda-tundakan. Itu merupakan pandangan pertama di kalangan para ulama. Manakala di sana ada pandangan kedua di kalangan para ulama yang mengatakan menyegerakan pelaksanaan qada salat itu taklah sampai kepada peringkat wajib, tetapi ianya adalah sesuatu yang dianjurkan. Itu merupakan pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi ada dua pandangan di kalangan para ulama
Ramai di kalangan ulama mengatakan wajib dan sebahagian di kalangan ulama mengatakan dianjurkan. Jadi adalah baik kan bagi orang-orang kalau tertinggal salat, dia mengqadakkan salat tersebut, dia menggantikan salat tersebut dengan segera. Itu adalah lebih baik. Pengajaran yang keempat daripada hadis tadi. Orang yang menundakan salat kerana adanya uzur tidak berdosa seperti lupa atau ketiduran selama tidak lalai. Jadi orang-orang yang meninggalkan salat ni dia ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia ada keuzuran. Dia ada valid reason. Dia tinggalkan solat bukan sengaja. Dia tinggalkan solat kerana memang dia terlupa. Ataupun dia tinggalkan solat kerana dia tertidur. Dia memang ada niat untuk mendirikan solat, tapi dia penat sangat sampai dia tertidur. Dan bila dia bangun, dia lihat yang waktu solat tersebut telah selesai. Jadi kalau dia meninggalkan solat bukan kerana dia sengaja, tetapi kerana terlupa ataupun dia tertidur, maka kata para ulama, taklah sampai kepada peringkat berdosa. Dia tidak dianggap sebagai berdosa. Yang dianggap sebagai berdosa adalah orang-orang yang meninggalkan salat 5 waktu dalam keadaan sengaja. Dan ada perbahasan di kalangan para ulama tentang golongan ini. Ulama berbeza pendapat mengenai individu-individu yang meninggalkan salat tanpa ada keuzuran. Tak ada valid reason. Dia tinggalkan salat. Bukan kerana dia terlupa. Bukan kerana dia tertidur. Sengaja menunda-nundakan salat sampai terkeluar waktu. Bagi golongan ini ada sedikit perbincangan di kalangan para ulama. Pendapat pertama di kalangan para ulama mengatakan, orang yang meninggalkan salat tanpa ada keuzuran, tanpa ada valid reason, maka wajib ke atasnya untuk mengqadakkan salat. Wajib ke atasnya untuk menggantikan solat tersebut. Jadi kalau dia tinggalkan solat zuhur, wajib baginya untuk qadak solat zuhur. Kalau dia meninggalkan dengan sengaja solat isyak, maka wajib baginya untuk menggantikan, mengqadakkan solat fardu isyak. Itu satu pandangan di kalangan para ulama. Di sana ada pandangan kedua di kalangan para ulama silam. Mereka mengatakan, orang kalau meninggalkan solat fardu dengan sengaja, tanpa ada keuzuran, maka dia tidak dibenarkan untuk qada salat tersebut. Itu pandangan kedua. Yang perlu dilakukan adalah dia perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu dia melakukan adalah dia perlu banyakkan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu dilakukan adalah dengan memperbanyakkan ibadah solat-solat sunat. Itu pandangan kedua di kalangan para ulama. Jadi kita lihat dalam isu tentang meninggalkan salat, kalau saya boleh rumuskan, dia ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, orang menundakan salat, meninggalkan salat kerana ada keuzuran. Terlupa atau tertidur. Golongan ini kalau dia teringat, maka dia perlu qadakkan salatnya. Kategori yang kedua pula adalah mereka-mereka yang menunda-nundakan solat secara sengaja sampai terkeluar daripada waktu yang telah ditetapkan. Bagi golongan sedemikian rupa, ada khilaf di kalangan para ulama, ada perbezaan pandangan di kalangan para ulama. Pandangan pertama mengatakan wajib baginya untuk mengqadakkan salat. Kata golongan pertama, kalau sekiranya tertidur, kalau sekiranya orang yang ada valid reason, kalau sekiranya orang yang ada keuzuran diwajibkan untuk qadak salat, apatah lagi orang yang tak ada keuzuran.
Orang yang kalau ada excuse, valid reason, diwajibkan untuk qadakan solatnya. Macam contoh tadi tu. Orang kalau dia tertidur, dia wajib untuk mengqadakan solat ketika mana dia bangun, maka orang yang tiada keuzuran, yang tiada valid reason, lebih patut untuk diwajibkan ke atasnya untuk mengqadakan salat. Itu pendapat pertama. Manakala pendapat yang kedua di kalangan para ulama mengatakan orang yang meninggalkan salat tanpa ada keuzuran, maka dia tidak dibenarkan untuk mengqadakan, menggantikan salat tersebut. Itu merupakan pendapat yang kedua di kalangan para alim ulama. Itu saja yang saya nak kongsikan pada sesi kita pada hari ini. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kelemahan, kekurangan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.